Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang dalam slot Sukses SPM 2022, kita belajar mata pelajaran Gerontologi Asas dan Geriatrik. Topik kita hari ini ialah keperluan asas fizikal warga emas. Bersama saya ialah Cikgu Wardah. Dan Cikgu, dalam segmen ini kita akan memberikan fokus kepada satu lagi langkah kerja, iaitu eliminasi, ya Cikgu? Ya, betul Hanif. Okey, dan sidang penonton serta murid-murid sekalian, ya. Okey, jadi kita seterusnya menyambung, ya, ulang kaji kita, dan kita akan fokuskan dengan langkah kerja lebih menarik, seperti yang dijanjikan tadi, ya. Okey, kali ini kita ingin mengetahui pula, ya, bagaimana untuk kita membantu warga emas dari segi pengurusan eliminasi. Ya, okey, sebelum itu, apakah agaknya maksud eliminasi? Eliminasi. Kita tanyakan murid lah mungkin, ya. Alia, okey, boleh berikan apa maksud eliminasi? Pembuangan air kecil bench tinja. Ya, betul, tepat sekali, ya, untuk definisi eliminasi. Ini ialah istilah saintifik yang kita gunakan, ya, dalam gerontologi. Jadi sebenarnya eliminasi, bahasa yang mudahnya, ya, sidang penonton dan juga Hanif, ialah pembuangan air kecil dan tinja ataupun pembuangan air besar. Jadi untuk menguruskan eliminasi warga emas, okey, seperti mana kita tahu, keadaan warga emas ini ada pelbagai, ya. Ada yang sihat, ada yang kuat berdaya, ada yang terlantar, ada yang lumpuh, ya. Ada yang memang tak mampu untuk bergerak. Jadi itulah peranan kita sebagai penjaga. Untuk pengurusan eliminasi juga sangat penting, ya, kerana ianya melibatkan aspek kebersihan, dan sebagaimana dalam Islam juga menitik beratkan tentang kebersihan sebahagian daripada iman untuk amalan solat, ya. Jadi ini ialah langkah mengurus eliminasi. Kita paparkan terlebih dahulu bagaimana untuk mengurus penjagaan kebersihan pembuangan air kecil dan besar untuk warga emas yang kurang berupaya. Ya, contohnya warga emas yang terlantar, ya, yang memang boleh bergerak sedikit, ya, dalam pergerakan yang terhad, namun perlu dibantu oleh penjaga dengan maksimum, ya. Okey, jadi bagaimana langkah kerjanya seperti yang saya terangkan sebentar tadi, bermula dengan langkah kerja sebelum, ya, kita beritahu dulu, ya, warga emas tentang apa yang akan kita lakukan, dan kemudian memastikan aspek kebersihan dengan memakai sarung tangan ataupun cuci tangan dengan bersih, ya. Seterusnya kita bantu warga emas untuk meletakkan dalam posisi terlentang, ya, meletakkan warga emas dalam posisi terlentang. Kemudian untuk pengurusan eliminasi, contohnya membersihkan, ya, bahagian genitalia ataupun perineum, ya, dalam bahasa mudahnya kemaluan. Jadi kita perlu alihkan warga emas dalam posisi mengiring. Jadi penjaga perlu tahu bagaimana untuk mengalihkan warga emas ke posisi mengiring. Kemudian kita meletakkan dahulu pelapik pakai buang di bahagian bawah punggung ataupun di atas katil, ya, untuk mengelakkan daripada kotoran, dan kemudian kita mencurahkan air suam ke dalam bedpan. Agaknya mengapa rasional dituangkan air suam ke dalam bedpan? Apa agaknya rasionalnya, Hanif? Sebelum kita melaksanakan proses mengurus eliminasi. Ya, mengapa, ya? Kenapa? Kerana saya pun tertanya-tanya. Ya, betul. Kerana apabila kita melakukan proses ini dapat mengelakkan najis daripada melekat, dan keadaan bedpan kita telah ready, ya, bersedia untuk digunakan, ya. Okey, seterusnya kita pergi pada langkah kerja semasa. Okey, ini akan kita lakukan, ya, untuk warga emas yang kurang berdaya, yang kurang berupaya. Jadi kita akan masukkan sejenis alat yang saya perkenalkan semasa awal slot tadi, iaitu bedpan. Ya, bedpan diletakkan di bawah punggung. Jadi dalam posisi mengiringkan warga emas yang kurang berdaya tadi, kita letakkan bedpan di bawah punggung warga emas dengan cara mengiringkan warga emas tersebut. Itu sebabnya apabila murid melakukan amali, mereka melakukannya dengan real, dengan sebenar. Membantu meletakkan warga emas dalam posisi terlentang di mana bedpan di bawah punggung. Kemudian memastikan bedpan, ya, berada dalam keadaan selamat selesa di bawah punggung. Dan untuk posisi eliminasi, ya, untuk panduan semua, kita perlu naikkan penyanda ataupun kita boleh letakkan di bahagian belakang badan warga emas tersebut dengan bantal untuk meninggikan sedikit bahagian kepala dan badan warga emas ke posisi menyandar 45 darjah. Ini proses eliminasi boleh dilakukan
menerusi posisi ini. Ya, okey. Jadi barulah eliminasi dapat dijalankan. Okey, kemudian penjaga juga perlu memberi masa yang mencukupi. Tak perlulah dalam keadaan yang memaksa warga emas melakukan pembuangan air kencing atau air besar tersebut. Apabila telah selesai, peranan kita pula untuk menguruskan warga emas ke posisi mengiring, mengeluarkan bedpan dan membersihkan genitalia. Okey, membersihkan genitalia warga emas. Sekiranya ingin membersihkan genitalia lelaki secara pusingan dan untuk menguruskan aktiviti membersih genitalia perempuan dari atas ke bawah, cucian dubur dari bawah ke atas. Itu dia punya kaedah-kaedahnya. Okey, seterusnya kita pergi pula pada langkah kerja mengurus eliminasi bagi warga emas yang berdaya. Okey, seperti saya sebutkan tadi, kategori tahap kesihatan warga emas ada yang terlantar sepenuhnya, ada yang masih berdaya. Okey, jadi apabila warga emas yang masih berdaya, kita mohonlah kerjasama daripada warga emas tersebut. Apabila proses eliminasi ingin dilakukan, kita minta kerjasama supaya warga emas tersebut membengkokkan lutut. Sebab kita nak masukkan bedpan di bawah punggung, membengkokkan lutut, menekan kaki di atas permukaan tilam dan mengangkat punggung. Kemudian barulah boleh diletakkan bedpan di bawah punggung dari sisi, dan kemudian proses yang sama iaitu menaikkan penyanda katil ataupun kepala katil ke posisi 45 darjah untuk proses eliminasi. Dan kemudian warga emas diberi masa untuk proses untuk membuang air kecil atau air besar. Jadi untuk langkah kerja selepas, kita akan bantu dari segi cucian sebagaimana kaedah cucian genitalia yang telah diterangkan tadi. Okey, boleh murid-murid? Boleh faham tadi kan? Kita telah melaksanakan amali di mana semua murid saya telah merasa bagaimana keadaan bedpan diletak di bawah punggung, betul? Mereka perlu buat praktikal dulu. Okey, kita pergi pula pada soalan latihan. Soalan ini biasa dia tanya pada bahagian A, soalan bahagian A. Okey, siapa yang nak jawab ni? Mio. Okey, bersedia Mio? Diberikan rajah. Okey, rajah menunjukkan sebahagian simulasi langkah kerja mengurus eliminasi warga emas di atas katil. Okey, jika kita lihat grafik gambar ini. Okey, agak-agak ini posisi mengurus eliminasi warga emas yang mana satu? Yang kurang berdaya ke ataupun yang berupaya? Yang berupaya je. Apa buktinya daripada grafik tersebut kalau kita lihat? Gambar warga tersebut, emas mampu mengangkat punggungnya dengan sendiri. Warga emas mampu mengangkat punggung, mampu membengkokkan lutut, menekan kaki seperti mana nota yang saya bacakan sebentar tadi, yang saya ajarkan sebentar tadi untuk membolehkan bedpan dimasukkan ke bawah punggung. Okey, soalannya. Kita lihat pada soalan. ABCDE adalah penyertaan langkah kerja mengurus eliminasi yang tidak mengikut urutan. Okey, ini ialah penyertaan langkah kerjanya. Okey, kemudian apa ayat arahan susun langkah keselamatan yang tidak mengikut urutan sebentar tadi dengan menulis A, B, C, D atau E. Okey, boleh bantu jawab? Mio, persilakan. Langkah pertama B, mencuci tangan bagi memulakan aktiviti. Okey, kita mula dengan langkah 1. Okey, seterusnya langkah mana yang kita akan cari? Langkah 5 je Bu. Okey, dapat kenal pasti langkah 5 yang mana satu? Langkah 5E, membersihkan perineum dengan tata cara yang betul. Cluenya ialah membersihkan. Membersihkan. Maksudnya langkah kerja itu kita telah laksanakan selepas. Okey, jadi Mio telah dapat mengenal pasti langkah 5. Okey, seterusnya kita lengkapkan langkah 2, 3 dan 4. Langkah 2. Langkah 2D, mengarahkan warga emas untuk membengkokkan lutut, menekan kaki di atas permukaan tilam dan mengangkat punggung. Okey, langkah 2. Seterusnya, selepas langkah 3, meletakkan bedpan di bawah punggung dari arah sisi warga emas. meletakkan bedpan, dan yang terakhir
Langkah terakhir C, menaikkan kepala katil untuk kedudukan eliminasi 45 darjah. Ya, betul sekali. Tepat sekali susunan langkah keselamatan tersebut. 5 markah, Mio. Tahniah, Mio. Tahniah. Walaupun agak complicated dia punya gambar dan juga situasi, namun dapat diselesaikan. Okey, seterusnya kita pergi gambar rajah yang seterusnya untuk soalan seterusnya. Okey, siapa yang nak jawab ni? Murid-murid? Siapa yang ingin cuba? Saya nak cuba, cikgu. Adam, Adam Kak Alia. Adam. Okey, Adam. Kita lihat soalannya. Rajah menunjukkan simulasi langkah kerja juga. Tapi hati-hati, kenal pasti gambar rajah. Kenal pasti grafik ini. Okey, kalau daripada gambar yang Adam lihat ini adalah keadaan warga emas yang bagaimana tahap kesihatannya? Yang tidak berdaya. Yang kurang berdaya. Kita lihat bedpan dimasukkan dari arah belakang dari sisi, tapi dalam keadaan posisi warga emas mengiring. Okey, bagus kerana dapat mengenal pasti tahap kesihatan warga emas. Apa soalannya? Okey, macam tadi juga kita kena susun dengan menuliskan ABCDE untuk susunan langkah keselamatan yang betul. Okey, Adam, diberi penyataan langkah keselamatan. Okey, bantu untuk selesaikan. Yang mana langkah 1? B, mencuci tangan bagi memulakan aktiviti. Ya, seperti tadi saya sebut kita ambil langkah untuk menjaga kebersihan dahulu. Okey, kemudian langkah mana yang Adam nak jawab ni? Kita boleh kenal pasti tak langkah terakhir? Boleh. Langkah kedua iaitu E. Ya, ini dah ada clue dia, membersihkan perineum. Okey, seterusnya kita lengkapkan langkah 2, 3, 4. Langkah 2 ialah A, dalam posisi mengiring letakkan bedpan di bawah punggung warga emas. Yes, betul. Langkah ketiga? Langkah ketiga ialah D, membantu warga emas untuk kembali ke posisi terlentang. Terlentang, okey. Dan kemudian barulah kita pergi ke posisi eliminasi, iaitu? Langkah keempat ialah C, menaikkan kepala katil untuk kedudukan eliminasi 45 darjah. 45 darjah. Okey, bagus. Tahniah, Adam. Tahniah, Adam. Walaupun gambar tersebut agak mengelirukan, dapat dijawab. Tahniah. Okey, terima kasih. Murid kat rumah pun boleh jawab tu ya, bersama-sama boleh jawab kita. ni walaupun ilustrasi diberikan boleh membezakan mana satu langkah kerja yang betul. Okey, seterusnya. Ada soalan yang ke-8. Okey, berdasarkan siapa dulu yang nak jawab ni? Ada yang ingin mencuba? Ya, Syahira. Okey, Syahira. Soalannya berdasarkan langkah kerja tersebut sebenarnya berdasarkan ilustrasi akan dipaparkan gambar nanti ada juga soalan kita berbentuk gambar saja, Hanif. Jadi ilustrasi tersebut pilih dan susun susun langkah kerja. Sama juga kita tulis A, B, C, D, E dan F okey, dalam ruang jawapan. Okey, kita lihat gambar-gambarnya. A ialah gambar 1 nampak di situ, nampaknya ada aktiviti apa tu pelakon membersihkan bedpan kemudian F menyiram air suam. Masuk air suam. Okey, seterusnya B, C, D, E dan E. Okey, apa soalannya? Susun. Okey, bantu untuk susun langkah 1 sehingga langkah 6. Okey, kenal pasti dulu langkah 1, Syaira. Langkah 1 gambar yang mana? Pelapik pakai buang. Okey. Ya, lampin pakai kita letak pelapik pakai buang di bawah punggung, okey. Kemudian ada langkah seterusnya, langkah terakhir ke? Dapat kenal pasti tak langkah terakhir? Dapat, cikgu. Yang mana? Cuci bedpan A. Ya, A sebab kita nampak di situ pelakuan selepas Okey, kemudian F, menuangkan air suam ke dalam bedpan. okey, langkah kedua ialah F, menuang air suam ke dalam bedpan. Langkah ketiga? C, Okey, C. meletakkan bedpan. Ya, betul. Okey, kemudian? D, membaringkan warga emas. Okey, D, terlentangkan semula warga emas. Dan yang terakhir ialah? B. Menaikkan kepala katil. Okey, betul. Nampaknya murid-murid saya ini berjaya melaksanakan tugasan ini dengan baik. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Syaira, terima kasih semua kepada murid-murid tersayang kerana dapat melaksanakan tanggungjawab untuk jawab soalan ini
walaupun secara maya. Okay? Tahniah kepada mereka semua. Baiklah cikgu, kita saya rasa sudah macam-macam langkah kerja yang kita belajar sama-sama hari ini. Boleh kita dapatkan rumusan atau kesimpulan cikgu mengenai topik kita iaitu keperluan asas fizikal warga emas. Ya, betul. Sebenarnya rumusan daripada apa yang kita pelajari pada hari ini iaitu keperluan asas fizikal warga emas ialah sebenarnya penerapan tentang ilmu dan kemahiran untuk menguruskan warga emas ini perlu kita pelajari. Bukan senang-senang untuk menjaga warga emas, tapi perlu kita belajar bagaimana untuk mengendalikan. Kerana untuk menjaga insan tersayang dalam kehidupan kita, kita perlu ada teknik. Kita perlu ada ilmu, kita perlu ada amalan langkah keselamatan bagi menjamin kesihatan dan juga aktiviti yang sihat warga emas dapat dijalankan dalam kehidupan seharian. Dan sesungguhnya kemahiran yang murid-murid perolehi, murid-murid gerontologi perolehi ini adalah satu ilmu yang akan digunakan sepanjang hayat. Bukan untuk kegunaan mereka, namun untuk kegunaan insan-insan tersayang yang berada di luar sana dalam kehidupan mereka. Saya setuju cikgu. Dan mungkin ada antara murid-murid kita dalam talian ataupun yang di rumah mungkin nanti akan masuk bidang rehabilitasi juga macam saya. Betul. Dan cikgu, kalau saya boleh kongsi sedikit, saya perhatikan selalu kita mula dengan komunikasi di situ cikgu. Betul. Komunikasi sangat penting. Saya setuju cikgu. Sebab sebelum kita menyentuh pesakit atau menyentuh mereka yang kita akan jaga tu, kita kena bagi tahu apa yang kita nak lakukan. Dan juga terutama sekali macam saya, kalau saya melawat warga emas di rumah, kita nak kena ada hubungan. Hubungan itu baru ada kepercayaan cikgu yang kita akan sentuh, kita akan bantu. Bukannya kita redah je. So sopan santun, adab tu tetap diamalkan. Ya, betul. Baiklah cikgu, dengan itu kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini iaitu Cikgu Alwardah. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Sama-sama Hanif, sama-sama Didik TV. Dan juga kepada murid-murid kita dalam talian. Terima kasih kepada keempat-empat murid dalam talian kita. Kita ada Syahira, kita ada Adam, kita ada Mior dan juga Alia. Cuba lambai sikit. Lambai sikit kami di sini. Lambai kepada rakan-rakan anda yang lain di rumah itu. Dan juga tentunya kita ada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nazri. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nazri bersama kita hari ini. Dan kepada murid-murid di rumah, saya rasa anda teruskan pembelajaran tu. Macam-macam lagi nak belajar kan. Lakukan banyak latihan. Macam Cikgu Wardah kongsi tadi, banyak latihan kan. Kita semua ingin menjadi murid yang cemerlang. Dan nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di mana? Di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Terima kasih. Bye semua. Didik TV KPM